Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita dalam matematik tingkatan 1 bersama dengan Cikgu Farha. Jadi hari ini topiknya kita masih lagi dalam tajuk bab 8.1 iaitu garis dan sudut. Okey, jadi hari ini kita akan sambung dengan pembinaan geometri bagi subtopik yang ketiga iaitu garis renjang kepada satu garis lurus. Okey. Okey, garis renjang kepada satu garis lurus ni ada dua selalunya berbentuk ada dua contoh soalan yang dia bagilah. Okey, satu lagi kita tengok contoh 4 ni dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris, bina garis renjang kepada PQ dan melalui titik M. Okey, kalau ni titik M ni berada di luar garisan. Manakala kita tengok contoh yang kelima, dengan menggunakan jangka lukis dan pembaris sahaja, bina garis renjang kepada PQ dan melalui titik N. Jadi titiknya berada di atas garisan. Okey, jadi garis renjang kepada satu garis lurus ni ada dua kategori lah. Satu titik yang berada di luar garisan dan satu lagi titik yang berada di dalam garisan. Jadi kita pergi dulu satu per satu. Okey. Jadi kita pergi kepada contoh keempat. Okey, kita buat dulu contoh keempat yang titiknya berada di luar garisan. Diberi juga garis iaitu PQ. Jadi kita buat dulu garis PQ. Okey, kita buat garis PQ. Okey. Tandakan satu bahagian di atas garisan dengan label P. Okey. Jadi macam mana kita nak buat Q ni? Okey. Bila nak buat Q, kita gunakan jangka lukis. Okey, jangka lukis. Kita kena buat apa dengan jangka lukis ni? Okey. Yang tajam ni, okey, berada di atas B. Kemudian yang pensel ni awak tarik dia sampai kena pada Q. Ya. Okey. Yang tajam berada di P dan mata pensel berada di Q. Okey, bila dah berada di atas Q, okey. Bila dah dapat, bawa kepada yang awak dah salin tadi. Okey. Jadi P yang tajam berada di atas B. Jadi yang kat Q tu label sahaja. Okey. Right. Jadi bila kita dah buat tanda untuk Q, jangan lupalah label Q. Okey. Okey. PQ dah settle. Okey, macam mana kita nak buat titik M ni? Okey. Sama juga, okey, daripada P ni, okey, tajamnya mesti berada di P yang bahagian jarum. Jadi, kita tarikkan mata pensel tu pergi pada bahagian M. Kat M. Okey. Bila dah dapat, okey, terus saja salin di bahagian yang kita dah buat tadi. Yang kita buat. Kita nak salin. Okey. Buat tanda kat sini. Okey.
Kemudian sama juga cara daripada Q kepada M. So, Q yang tajam berada dekat Q. Dan mata pensel berada dekat M. Jadi bila dapat, buat tanda dia. Okey. Jadi titik M tu berada dekat sini. Okey. Jadi cikgu tandakan dengan warna merah. Supaya awak nampaklah guna warna merah ni. Okey, kita akan letakkan tanda merah dekat sini. Okey. Jadi labelkan dengan huruf M. Kemudian baru kita buat garis renjang dia. Okey. Dalam kaedah yang sama juga, okey, daripada M ni, okey. Jadi titik M ni mesti ada yang jarum. Okey, mesti kena jarum. Jarum ni mesti berada di titik M. Bila jarum dah ada pada titik M, okey. Okey, jadi awak kecilkan sedikit. Okey, bila nak buat, okey, yang tajam ataupun yang jarum mesti ada pada titik M. Kemudian awak tarik awak punya jangka lukis ni yang bahagian pensel biar kena pada garisan PQ. Okey, contohnya okey. Kena pada garisan PQ. Kemudian buat, okey, ini tanda yang pertama. Okey. Dan ini ialah tanda yang kedua. Okey. Nampak ni kat sini. Okey, bila awak dah buat yang dapat dua tanda tu, jadi sama juga. Okey, jaraknya tak berubah lah. Okey, so yang tajam ni mesti berada dekat tanda yang kita dah buat tadi. Okey, tanda yang pertama. Okey, kemudian awak tandakan. Okey. Kemudian tanda yang kedua pun sama juga. Okey. Yang bersilang tu. Tak kena pula kan. Tak apa, tak ada masalah. Panjangkan sahaja. Kan garisan tu kita boleh panjangkan dia. Okey. Dia akan kena juga nanti. Okey. Bila awak panjangkan. Nampak? Dia akan dapat panjang lah. Okey, cikgu padam kecilkan sikit. Okey, bila dah dapat persilangan ni, apa kita kena buat? Mudah saja. Buatlah garis lurus antara titik M. Okey. Sambungkan titik M dengan garis yang persilangan kat sini. Okey, itulah dia garis serjang bagi garis lurus PQ yang melalui titik M. Okey.
Nah, ini sekiranya titik berada di luar M. Okay, macam mana kalau titik tu berada di atas garisan PQ? Okay, jadi kita pergi kepada contoh yang kelima lah. Okay, so ada garisan PQ dan titiknya berada di atas garisan PQ. Jadi dia suruh kita bina juga garis renjang. Okay, jadi kita nak salin dia sama juga macam tadi lah. Buat dulu satu garis lurus. Okay, satu garis lurus. Okay, kemudian kita akan labelkan satu bahagian dengan label P. Ini kat sini ialah P. Okay. Kemudian kita nak buat apa ni? Ya, keluarkan jangka lukis. Okay, jangka lukis kita. Jadi kita kira dulu daripada P kepada N. Okay, dah kira. Macam biasa, tajam dekat P. Kemudian tandakan satu bahagian dengan label sebagai huruf Q. Okay. Kemudian, okay, daripada P, kita ukur pula. Tadi kita dah ukur pada Q, sekarang kita ukur kepada sampai pada huruf apa? Huruf N. Ni betul. Tarik sampai huruf N. Jadi kita nak tandakan N pula. Dekat yang kita dah salin tadi. Okay, so P. Jadi labelkan sebagai huruf N. Okay. Jadi kita dah copy and paste. Copy and paste. Jadi kita dah salin lah garisan yang kita dah kena buat ni. Jadi kita nak bina garis renjang dia. Okay. Jadi cikgu guna warna kelabu. Jadi bila garisan tu di titik tu N tu di atas garisan, sama juga. Okay, macam tadi kita buat. Yang tajam mesti berada dekat, tadi kita guna titik M. Sekarang kita guna titik N. Jadi yang tajam mesti ada dekat N. Okay. Jadi awak buat satu garisan di atas line, di atas garisan PQ tu. Bukan garisan, buat tanda di atas garisan PQ. Contohnya di sebelah kiri. Ini satu. Di sebelah tadi kita buat sebelah kanan. Jadi sebelah kanan dan sebelah kiri. Okay. Nampak? Okay. Yang tajam mesti ada kat N kan. Lepas tu buat tanda pada kiri dan kanan garisan tersebut lah. Okay, kemudian panjangkan sedikit ni apa mata pensel ni. Okay. Apa kita nak buat lepas tu? Okay. Yang tajam ini berada di garisan yang kita dah kita labelkan pada garis PQ tadi. Okay. Kita buat. Okay. Yang tajam berada dekat sini. Okay. Lepas dah buat. Okay. Jadi kita tandakan. Okay. Ni di atas. Satu lagi kat mana? Dekat bawah. Okay. Sama juga. Ni antara P ke N. Sekarang kita buat antara Q N kepada Q. Sama juga. So, tajam tu berada dekat yang kita dah buat tadi atas garisan. Jadi ini tarik. Biar kena pada garisan tanda yang kita dah buat kat luar tadi. So, ini. Jarak antara jangka lukis ni jangan diubah-ubah Okay. Dan sebab kita akan dapat kena pada dia sebenarnya. Okay. Right. So, bila kita dah buat macam tu. Okay, nampak? Okay. Dah ada persilangan dua garisan yang kita baru buat tadi. Kemudian macam biasa kita buat garis lurus antara
persilangan dekat sini. Cikgu guna garisan warna biru biar awak nampak. Okay. Jadi kat sini persilangan mesti tarik sampai naik atas. Okay. Itu ialah garis renjang dia. Jadi dia kena pada titik N ni. Beza dengan tadi. Okay. Tadi kita buat titik M tu berada dekat dua garisan kan. Jadi kita kena je terus pada titik M ni. Terus pada kita nak cari lagi satu. Kalau yang ini garisannya mesti kena pada titik N juga. Okay. Macam itulah. Itu beza dia. Okay. Okay. Jadi seterusnya. Okay. Kita nak buat garis selari. Okay. Maksudnya kita ada garis selari. Garis lagi satu yang sama macam garis original. Okay. Jadi contoh 6, dengan menggunakan jangka lukis yang berbaris saja, bina garis yang selari dengan PQ dan melalui titik R. Jadi PQ dan ada titik R. Jadi contoh 6, macam biasa kita salin dulu garisan PQ. Jadi buat dulu satu garisan. Okay. Buat satu garisan. Okay, labelkan dengan huruf B. So ini adalah P. Labelkan P. Okay, label P. Kemudian macam biasa kita keluarkan jangka lukis. Okay. Jangka lukis nak buat apa? Kiralah dulu kan. Okay. Yang tajam dekat P, yang jarum tu, dan lagi satu mesti kena pada Q. Okay. Dah ukur. Okay. Jangan digerakkan. Jadi kita salin. Okay. Kita akan dapat buat satu garisan dengan label sebagai Q. Okay, label Q. Okay. Kemudian bila dah dapat label Q, mesti nak buat titik R. Macam mana nak buat titik R? Okay, daripada P, ukur daripada P sampai kepada R. Okay. P kepada R. Okay, buat persilangan dia. P kepada R, kemudian Q kepada R pula. Okay. Supaya kita dah dapat persilangan dia. Right, so satu persatu. Okay, K dah dapat. Okay, so ini ialah titik R. Jadi cikgu buat warna merah untuk menggambarkan titik R tu. Okay, jadi ini ialah titik R. Okay, jadi untuk bina garis yang selari, sama juga macam tadi. Okay, tadi kita dah kira Q ke R kan? Okay. Okay, kita dah buat Q ke R. Sekarang Q ke R kita dah buat. Okay, jap. Okay, bila kita dah buat Q ke R, okay, Q ke R. So nak buat garis selari dia, awak
ukur semula P kepada R. Ukur P kepada R. Okay. Ukur P kepada R. Okay. Dah ukur. Okay. P kepada R. Jadi, seterusnya Q. Pergi kepada Q pula. Okay, jangan gerakkan dia. Okay, apa kita nak buat kat sini? Kita akan buat garisan kuning. Tebalnya. Sekejap ya. Okay, macam tu. Okay, tadi PR. Kemudian, kira balik P ke Q. Dia rumit sikit lah. Bukan rumit. Biasalah tu kan. Okay. Okay. Bila dah buat P ke Q, lepas tu pergi yang jarum, pergi dekat R. Okay. Dekat R, kita akan buat garisan yang kena pada garisan kuning. Okay. Nampak? Dia dah kena kat sini. Jadi bila dah kena, macam biasalah, kita sambungkan saja garisan selari tu. So, cikgu buat warna hijau. So, daripada titik R, pergi kepada persilangan yang baru. Kat sini. Jadi, dia dah jadi satu garis selari. Okay. Jadi, kalau ada kekurangan dalam dalam penerangan cikgu, awak boleh cari juga dalam YouTube macam mana kita nak buat nak buat pembinaan geometri bagi garisan. Okay. Jadi di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharapnya awak semua belajar. Okay. Jangan tinggalkan pelajaran. Okay. Jadi jangan lupa buat latihan, buat ulang kaji sebab kita masih lagi dalam PDPR. Jadi setakat itu saja. Sekian, terima kasih.